Tapi waktu saya kecil tu, saya tak adalah fikir apa-apa. Memang kita tengok tu sekadar tengok je lah. Korang pernah tak tengok cerita iCarly, Victorious, Sam and Cat, Zoey 101 ataupun Drake and Josh? Kalau korang pernah tengok cerita-cerita ni, maksudnya kita boleh agak lah umur korang berapa. Jadi baru-baru ni ada satu dokumentari yang viral disebabkan dokumentari ini mengisahkan the dark side of kid TV show, iaitu Nickelodeon. Dokumentari yang sekarang ni baru ada 5 episod dan rasanya akan ada banyak lagi episod lah dalam series ni. Menceritakan tentang seorang lelaki yang merupakan seorang producer dan juga writer kepada cerita-cerita yang saya sebut tadi, mostly cerita-cerita famous dekat dalam Nickelodeon, yang dipercayai dia adalah seorang predator ataupun seorang pedophile. Bukan setakat seorang pedophile, dia juga seorang yang tidak suka kepada perempuan, dia very sexism dan dia seorang yang toxic dalam set dia lah. Jadi, siapa dia ni? Dalam dokumentari Quiet on Set ni, dia memfokuskan kepada seorang watak yang bernama Dan Sennheiser. Dia bukan watak lah, dia memang orang betul. Kesalahan dia ni ada banyak sangat, tapi dia sekarang ni tidak pun ditangkap ataupun dikenakan apa-apa tindakan sebab perkara-perkara ni semua yang saya bakal cerita ni telah pun berlaku pada akhir tahun 90 ke awal tahun 2000 macam tu lah. So Dan Sennheiser ni, dia dipercayai seorang pedophile. Sebab apa? Dia kan writer dengan producer. So kisah-kisah yang dalam cerita-cerita kita sebut tadi tu, The Amanda Show, iCarly, Victoria, semua ni, dia yang akan tulis setiap episod tu, cerita-cerita tu macam mana, and dia producer. Cerita-cerita yang dia buat ni, dia mesti memang akan includekan lawak-lawak yang ada double meaning. Dia bukan setakat double meaning, dia punya lawak ni memang boleh dikategorikan sebagai lucah. Tapi cerita ni cerita budak-budak. So bayangkan, so bila lawak ni dilakukan oleh budak-budak, nampaklah betapa tak senonohnya perkara tu. Bukan tu je, kadang-kadang prop-prop yang digunakan ataupun gaya-gaya yang budak-budak yang terpaksa lakonkan, semuanya menunjukkan perkara yang tidak baik lah. So Dan ni, dia ni ada sexual fantasy yang dia nak tau. So dia akan suruh budak-budak ni lakonkan benda-benda yang dia fantasize dalam kepala otak dia tu. Perkara yang paling obvious sekali adalah Dan ni, dia sukakan kaki, tapi dia suka kaki budak-budak. Saya memang seorang yang tengok cerita iCarly, Victorious tau, dengan Sam and Cat. Bila cerita Quiet on Set ni keluar and diorang semua bagi tahu lah yang dia ni sukakan kaki, barulah saya punya kenangan tentang cerita-cerita iCarly dengan Victorious ni muncul dalam kepala otak saya. Memang ada banyak sangat episod ataupun scene-scene yang memang diorang suka gunakan kaki, macam tembak memanah guna kaki ataupun garu guna kaki, duk urut-urut kaki. Tapi kaki. Tapi waktu saya kecil tu, saya tak adalah fikir apa-apa. Memang kita tengok tu sekadar tengok je lah. Dia, bila dia orang lakonkan cerita tu pun, dia tak adalah fokus on kaki sangat, tapi secara bersahaja macam tu, sampai kita pun tak perasan benda tu. So kita tak faham, tapi sebenarnya itu dia punya maksud. Bukan tu saja, Dan ni juga dipercayai terlampau mesra dengan dia punya pelakon-pelakon kanak-kanak yang perempuan. Yang paling utama diketengahkan adalah Amanda Bynes. Amanda Bynes ni, kalau korang pernah tengok The Amanda Show, dialah Amanda Bynes tu. Amanda Bynes ni dia katakan memang sangat rapat dengan Dan ni, sampai Amanda ni pernah ada masalah dengan parent dia. Dia nak lari rumah. Dia lari rumah tu, dia lari pergi dekat Dan. Isteri Dan ni sendiri cakap yang waktu Amanda ni lari, Amanda ni basically tinggal dengan dia, dengan suami dia lah dekat rumah diorang. Kiranya dia punya rapat betul dengan Amanda ni. Ada banyak sangat footage dan gambar behind the scene yang Dan ni duk macam mesra betul lah dengan Amanda ni, peluk-peluk macam tu. Bukan tu je, Dan ni dengan pelakon kanak-kanak lain macam Miranda Cosgrove, iCarly tu, Ariana Grande, memang akan banyak scene-scene yang dia suka peluk dia punya pelakon. Lepas tu dalam cerita Quiet on Set dia juga, dia katakan waktu berlakon dalam set memang tidak digalakkan ada parent ya. Sebab itulah tak ada pengawasan dekat kanak-kanak ni, sebab katanya kalau ada parent nanti susah, anak-anak ni tak fokus lah, itulah inilah. Kalau ada parent yang betul-betul macam nak jaga anak dia, sama ada anak dia ni tak akan naik ataupun diorang akan buat sampailah hubungan parent dia dengan anak ni rosak. Inilah yang terjadi kepada Drake Bell. Drake Bell ni juga salah seorang mangsa dalam cerita Quiet on Set ni lah, tapi dia punya predator bukan Dan ni. Dia punya predator adalah Brian Peck. Brian Peck ni adalah dialogue coach kepada Drake Bell ni. Awal-awal tu
tu ayah Drake ni memang dah perasan dah yang dia tak suka tengok Brian ni duk rapat-rapat dengan Drake. Macam dia punya rapat tu macam over. Lepas tu ayah dia ni bagi tahulah dekat pihak production, cakap dia tak suka tengok Brian tu rapat sangat dengan anak dia. Walaupun Brian tu tak ada buat apa-apa pun dekat anak dia, tapi ayah dia rasa tak selesa melihat keadaan itu. Bila ayah dia mengadu, orang production cakap apa tahu? Oh, Brian ni dia gay. Mungkin sebenarnya ayah dia tu tak suka orang yang gay. Ayah dia yang ada masalah dengan orang yang gay. Diorang siap gaslight balik ayah dia, cakap ayah dia yang ada problem, bukan Brian tu. Kan sama ni ayah dia yang jadi manager dia. Bila dah macam tu, diorang tak bagi ayah dia jadi manager, biar Brian tu je yang handle si Drake ni. Akhirnya pada tahun 2024, Brian ni disabitkan kesalahan atas merobol si Drake ni. Kalau tengok Quiet on Set punya interview dengan Drake tu sampai tak sanggup nak cakap benda apa yang Brian tu buat kat dia. Lepas tu bila dalam cerita tu, bila diorang keluarkan file-file mahkamah, dia tulislah benda apa yang Brian tu buat dekat Drake ni. Memang kesian. Sebab Brian Peck ni adalah seorang yang influential jugalah dalam industri. Bila masuk court, turun court apa semua, memang mostly orang-orang dalam industri sokong Brian Peck ni. Tak ada siapa yang sokong Drake ni. Walaupun macam tu, Brian Peck tetap dijatuhkan kesalahan atas perbuatan dia tu lah. Dia dipenjarakan selama 16 bulan sahaja. Dan dia juga perlu daftarkan diri dia sebagai sex offender. Lepas dia dipenjarakan 16 bulan tu, dia dibebaskan. So bila dia keluar daripada penjara tu, dia dah ada title sex offender tu, tapi Disney still bagi dia kerja untuk buat cerita The Sweet Life Zack and Cody. Bila cerita ni keluar, orang semua panggil lah, especially Ariana Grande, supaya dia keluarkan dia punya cerita. Sebab Ariana Grande adalah antara Nickelodeon punya produk yang successful. So semua orang macam, oh Ariana kena speak out. Semua orang macam suruh dia orang bagi tahu apa yang jadi, kan? Tapi yelah, perkara ni kan berlaku daripada waktu dia umur kecil. Tak semua orang senang nak cerita apa yang berlaku dekat diri dia. Okay? Bila cerita ni keluar, Dan Sennheiser ni pula keluarkanlah satu podcast, okay, dekat YouTube. Korang boleh tengok podcast tu. Dalam podcast tu, dia bagi tahulah yang semua pertuduhan dekat dia tu, apa-apa yang dia tak puas hati semua tu. And bila tengok podcast tu, memang dia rasakan dia adalah victim. Sebab dalam cerita Quiet on Set tu juga ada 2 orang perempuan writer juga yang bekerja dengan Dan ni. Tapi 2 orang perempuan ni selalu dapat treatment yang tak baik dekat Dan ni. Sebab Dan kan dia tak suka perempuan. Dia tak suka perempuan besar, dia suka budak-budak je. So memang gaji diorang, perempuan 2 orang ni terpaksa share. Dalam writers room tu ada 7 orang. Okay, mostly semua lelaki. So ada 2 orang je perempuan. So yang perempuan ni, diorang kena share gaji. Yang lelaki ni dapat bayaran dia. Ada satu watak dalam cerita Amanda Show tu, nama dia Penelope Tain. Okay, perkataan Tain tu sebenarnya membawa maksud yang lucah. Tapi bila 2 orang wanita ni menyoalkan, kenapa pakai nama Tain ni? Tain ni bukan maksud dia macam tu ke? Lepas tu Dan ni dengan selambanya cakap, orang takkan tahu kalau tak ada siapa bagi tahu. Benda tu lepas dekat TV. Punyalah nak kata Dan ni influential, dia sangat kuat dalam Nickelodeon tu. Yelah, sebab mostly cerita-cerita dia semuanya meletup-letup. So Nickelodeon pun tak cakap apa. 2 orang writer ni, salah seorang daripada writer tu buat saman Dan ni sebab atas treatment yang tak baik tu. So bila dalam podcast yang Dan ni keluarkan, dia hanya minta maaf dekat perbuatan dia sebagai seorang producer yang tak bagus tu je. Dia tak ada pun cakap pasal apa benda yang dia buat tak elok kepada budak-budak ni. And dia juga salahkan Nickelodeon sebab dia kata sketsa-sketsa yang dia buat dalam Nickelodeon tu semua di-approve oleh Nickelodeon. So even kalau dia buat pun, kalau pihak Nickelodeon tak bagi, tak lepaskan, so benda tu patut tak lepas lah. Tapi lepas. So dia nak kata bukan salah dia seorang lah.